Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasih al-fadil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati lagi saya kasih al-fadil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid As-Siddiqin Panco, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang bahagia ini. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan juga dengan ibu-ibu pada malam ini untuk kita berkongsi, memberikan peringatan kepada kita bersama. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu ialah manfaatnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi di kesempatan yang berharga ini, pada malam ini saya nak menukilkan satu nukilan yang dinukilkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Abbas ni ialah di antara ulama min kibaris sahabah, salah seorang ulama dari kalangan pembesar sahabat. Bila kita sebut tentang sahabat ini, ialah yang pertama, mereka itu beriman dengan Allah dan Rasul, dan yang keduanya, mereka itu sempat bertemu dengan Nabi. Kalau mereka tidak bertemu dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Dan yang ketiganya, mereka juga mati, meninggal dalam keadaan beriman. Kalau mereka berakhir dengan tidak menjadi orang yang beriman, maka itu tidak termasuk di dalam kategori sahabat. Maka Abdullah ibn Abbas ni ialah dia juga merupakan sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas ni dia menjadi alim ilmu kerana berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dia waktu dia kecil. Dengan Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau berikanlah kepadanya, yakni kepada Abdullah ibn Abbas ini orang yang faqih, alim,
wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia berkenaan dengan ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Di sana ada tafsir Ibnu Abbas, salah satu daripada tafsir yang ma'thur, yakni tafsir yang mempunyai autoriti. Kalau kita di dalam penulisan tesis, tulisan ilmiah, maka salah satu rujukan yang dijadikan rujukan itu ialah daripada tafsir Ibnu Abbas itu sendiri. Dan beliau adalah merupakan seorang yang alim dan merupakan seorang yang faqih, dan juga terdiri juga dari kalangan yang pernah meriwayat hadis 1660 hadis. Baik tuan-tuan ya, saya tidak mau panjang bab berkenaan dengan itu. Cuma di sana ada satu yang tertarik, dan banyak pesanan-pesanan dia. Antaranya dia pesan, dia kata, usika bisittati asya', aku nak berikan wasiat kepada kamu ini dengan 6 perkara. Yang pertama, awaluha yaqinul qalb bil asya'i allati takaffalallahu laka biha. Yang pertama ialah aku nak beritahu kepada kamu, hendaklah kamu percaya dan yakin dalam hatimu terhadap apa yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Maksudnya ialah kita mesti yakin apa yang berlaku kepada kita ni tuan-tuan ialah telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sejak daripada azali. Kita kena yakin. Sebab tu dia katakan mesti awaluha yaqinul qalb. Kamu kena yakin terhadap jaminan Allah Ta'ala kepada kamu itu mesti tersemat dalam hati kamu. Setiap apa yang berlaku itu kamu kena ingat. Sebab tu salah satu daripada rukun iman ialah beriman dengan qada dan qadar. Salah satunya kita mesti yakin terhadap apa ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada kita. Yakinnya di mana? Di hati. Terhadap apa yang berlaku ini adalah merupakan perkara yang telah pun ditentukan kepada kita. Ingat waktu kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan, berikan kepada kita nyawa ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah Ta'ala tiupkan kepada kita ruh waktu kita berada di dalam rahim perut mak kita. Mula-mula kita ini dalam bentuk nutfah, alaqah, mudghah. Maka pada waktu itu, maka tuan-tuan kita lihat telah pun termaktub kepada kita tentang bagaimana rezeki kita, ajal maut kita, bahagia kita, celaka kita. Itu semuanya ditentukan waktu itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu rezeki kita macam orang pergi ke laut. Orang pergi laut ni memang, orang ni memang, kalau kita nak bercakap tentang bab rezeki ni, orang ke laut. Orang pergi ke laut. Dia pergi ke laut, keluar tu pagi tu dia tak tahu ikan ni bukan ikan dalam sangkar tu, ikan dalam laut. Kadang-kadang dia pergi, ada hari petrol pun tak lepas. Ada hari maknanya itu kalau orang pergi ke laut ni memang keyakinan dia dengan Allah Ta'ala sebenarnya itu secara praktikal. Secara praktikal dia pergi dengan nawaitu dia itulah. Jadi dia tidak ketentuan dia dalam soal. Dan apa yang kita dapat itu ialah sudah pun ditentukan, dan kita mesti yakin di sana sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
kepada kita. Bahagia kita, ajal kita, semua ditentukan. Sebab tu ajal kita. Ada orang yang kita tengok selalu kita pergi ziarah, kadang-kadang hak sakit tu suami, hak mati isteri. Isteri mati dulu. Kadang-kadang kita pergi ziarah isteri, yang matinya suami. Tu ajal. Kita tidak tahu. Ini dikatakan soal kita mesti letakkan semua bentuk keyakinan itu di dalam hati kita. Itu yang dikatakan perkara yang pertama yang aku nak pesan kepada kamu perlu adanya bentuk yang disebut tadi, ialah keyakinan yang pasti ada kepada kamu untuk menunjukkan, nak menggambarkan tentang apa yang dinyatakan tadi. Kita mesti yakin terhadap apa saja perkara yang berlaku itu, nak menggambarkan hal-hal yang bersifat yakin ni tuan-tuan, dianya ialah bersemadinya di dalam hati kita. Itu satu. Yang kedua, dia kata wasani ada'ul faraid liwaqtiha. Kamu tunaikan kewajipan-kewajipan itu di dalam waktunya. Kita menunaikan satu kewajipan itu di dalam waktunya yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita tidak boleh tunaikan di luar daripada waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh. Kita hanyalah boleh lakukan satu perkara ni tadi mesti di atas waktu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Batu Zuhur ada waktu dia, Asar ada waktu dia, Haji ada waktu dia, puasa ada waktu dia. Kita tidak boleh nak tunai sebarangan. Kalau kita duduk tunai buat perkara Asar, kita nak pergi tukar Zuhur, Zuhur nak pergi tukar jadi Maghrib, tidak boleh. Ramadan, bulan Ramadan ni, kita ni mungkin orang panggil apa, tak terasa sangat perubahan dalam ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab negara kita ni khatul istiwa, dia pertukaran cuaca tu tak berapa ketara sangat, berbanding dengan kita katakan kalau di negeri-negeri yang mana ada di sana, kita tengok mereka terdiri dari kalangan orang yang perubahan cuaca itu kuat, maka kita akan tengok, kita akan dapat lihat bagaimana dalam keadaan perubahan cuaca itu yang begitu ketara. Kalau waktu musim panas, mereka berpuasa kadang-kadang sampai menjangkau 16 jam, 15 jam sehari. Kalau waktu musim sejuk pula, mungkin sekejap saja, 4-5-6 jam sudah buka puasa. Tapi tuan-tuan, sama ada Ramadan itu jatuh bulan musim panas ke musim sejuk ke, kita kena tunaikan puasa itu ialah di dalam bulan Ramadan. Kita tidak boleh tunaikan lain daripada itu. Kita tidak boleh tunaikan kononnya kita nak buat perubahan sebagainya, tidak boleh. Kerana itu ialah dilarang oleh agama kita. Itu kata Abdullah Ibn Abbas. Wasalis lisanun ratbun bizikrillah. Dia kata, kamu basahkanlah lidah kamu dengan menyebut nama Allah. Dia suruh kita ini perbanyakkan untuk zikrullah. Dia apabila banyak zikir pada Allah Ta'ala ini, secara tak langsung kita itu menjadi orang yang kurang lara. Lara ni orang panggil apa? Dia bercakap pada benda-benda yang tidak betul. Kadang-kadang termasuk saya sendirilah, benda-benda yang kita ni kadang-kadang kita ni zaluman jahula,
kita ni zalim dan jahil. Pasal apa? Benda yang simple, mudah, kita tak buat. Tak buat. Kan? Contoh dia istighfar. Hari ini ni, tuan-tuan berapa kali dah istighfar? Tuan-tuan jawab lah, saya pun tanya diri saya. Berapa kali kita hari ini istighfar? Maksud saya kadang-kadang zalim. Nabi SAW ni tuan-tuan tak kurang 100 kali baginda istighfar, zikir kepada Allah Ta'ala. Baginda ni confirm syurga, maksum. Nabi ni tidak ada dosa, terpelihara. Itu pun tak kurang 100 kali. Masya Allah, kita tuan-tuan. Ini saya cakap tentang diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita lalai. Terlalai. Selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita selawat hari ini? Berapa kali? Ini muhasabah pada saya semualah. Mana-mana kita bersama. Ini kita orang panggil pun majlis peringatan. Ratbun bizikrillah, lisanun ratbun bizikrillah. Lidah kamu itu biar basah dengan zikir pada Allah Ta'ala. Zikir yang paling baik ialah Quran. Itu yang paling baik. Sa'afdha ibadah tilawatul Quran. Sa'afdha ibadah itu ialah membaca Al-Quran. Baca Quran. Hari ini berapa ayat dah kita baca Quran? Berapa ayat yang kita baca? Sedangkan Quran ini akan menjadi syafi', menjadi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Afdalul ibadah tilawatul Quran, kata Nabi. Sebaik-baik ibadah itu ialah membaca Al-Quran. Oleh itu dia suruh kita ini basahkan lidah kita itu dengan zikrullah. Dan Al-Quran ini ialah tuan-tuan, dia juga merupakan penawar, terutamanya mengelak, kita mengharapkan dia sebagai salah satu daripada pendinding kita daripada untuk nak nyanyuk. Kerana kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata apa? Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a, kata Allah. Ada dari kalangan kamu yang mati awal, meninggal awal. Ada di kalangan kita yang mati muda, 20 tahun, 30 tahun. Ada dari kalangan kamu pula yang lanjut usia umurnya, sehingga kan dia tidak tahu dah, dia dah jadi macam budak-budak. Na'udzubillah min zalik. Itulah kita minta doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umri. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan jadi orang yang lanjut usia yang nyanyuk. Na'udzubillah. Dia kan balik macam budak-budak balik, dia menangis. Macam kita tengok anak-anak menangis, cucu kita menangis. Tua-tua kan, dia menangis. Bila kita pergi rumah dia, dia menangis. Dan kadang kita tengok dia, bila walaupun pakaian dia lengkap, kemudian dia buat na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita minta berlindung. Kerana itu ialah merupakan, kita mengharapkan supaya dengan waktu kita sihat walafiat seperti begini, maka kita basahkan lidah kita itu dengan zikrullah. Basahkan lidah kita dengan zikrullah. Quran diamalkan. Umpamanya setiap malam ni kita baca surah Al-Mulk. Al-Mulk. Kalau nak tambah lagi Al-Waqi'ah, apa ni surah-surah yang disebut sebagai surah munjiat.
Al-Mulk ni kita tengok, bila kita baca Al-Mulk sebelum tidur malam-malam ni, insya-Allah kalau subuh besok kita nak bangun rasa ringan badan. Dia terasa walaupun kita tidur lewat macam mana pun, dia terasa ringan untuk kita nak bangun subuh besok. Selain daripada dia adalah merupakan satu sunnah dan munjiat, ayat-ayat yang kita mengharapkan dia membebaskan diri kita itu daripada azab neraka, azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita disebut tadi ialah basahkan lidah kita itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah taala. Zikirnya maksur. Maksur ni maknanya apa yang baginda bawa, baginda tunjukkan kepada kita. Yang mudah, tasbih subhanallah, alhamdulillah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Itu ialah merupakan perkara-perkara yang dinyatakan tadi ialah lisanun ratbun bi zikrillah. Semoga lidah kita, dia kata, basahkan lidah kamu itu dengan zikrullah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi', yang keempat, la tuwafiqu syaitan fa innahu hasidun lil khalqi. Dia kata, yang keempatnya dia ingatkan kepada kita, iaitu naklah kamu jangan mengikut syaitan, kerana syaitan itu ialah merupakan penghasut dalam kehidupan kamu. La tuwafiqu syaitan, jangan kamu ini menjadi orang yang bersama-sama dengan syaitan, kerana syaitan itu hasidun lil khalqi, dia merupakan penghasut kepada manusia. Yalah, syaitan ni tuan-tuan, dia memang dia tujuan dia tidak lain dan tidak bukan untuk nak menghasut manusia. Dia memang dah itu permohonan, permintaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar dia itu menjadi manusia yang nak supaya dapat menghasut manusia. Dia minta. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Sad ayat 82. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in, dia kata. Iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku. Iblis ni dia tetap mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian Allah Ta'ala kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dan zuriat Adam itu yang ikhlas ataupun orang yang beriman. Ini perjanjian iblis dengan Allah Ta'ala. Ini iblis lagi kuat dia punya ilmu, dia lagi besar iblis dia mari. Macam saya ni ustaz, dia hantarlah iblis-iblis bergejenderal. Macam tuan-tuan orang biasa ni dia hantar perebek-perebek lapuk biasa ya. Yang lagi dia alim, lagi dia besar, lagi dia iblis dia besar. Boleh. Memang dia akan sesatkan orang. Ni iblis. Dia nak pastikan, nak minta maaf, aku ni pasal aku dihalau daripada syurga kerana Adam. Jadi aku nak pastikan aku tak masuk seorang, aku nak ajak orang lain mau join dengan aku sama. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hak yang hamba-hamba engkau yang ikhlas tu aku tak bagi, tak boleh dapat. Jadi dia akan sesatkan kita dengan apa cara sekalipun. Last moment dia bila? Dekat kita nak menemui ajal. Last kan. Dia
pujuk kita jangan bangun subuh, kita bangun. Dia pujuk kita ni apa dengan perempuan, kita tak nak, kita kan. Pujuk dengan duit tak nak. Last sekali waktu kita nak menemui sakaratul maut. Waktu itu waktu terakhir sekali. Sebab itulah ketika kita orang yang nak menemui sakaratul maut, bagaimana Nabi sebut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang nak menemui Allah Ta'ala itu dengan la ilaha illallah. Sebab waktu tu dia sedang duduk challenge, duduk bertarung, nak ajak supaya engkau kena join dengan aku. Itulah kita orang nak menemui ajal ni, kita bisik di telinga dia. Dia kata apa? La ilaha illallah. Bisik dekat telinga dia. Duduk tengok kejap lagi, nampak leka sikit lagi, la ilaha illallah. Supaya kita nak supaya dia itu habis dengan umur hayat dia dengan kalimah kalam syahadah ni tadi. Jangan pula tuan-tuan duk pergi meratik depan dia, la ilaha illallah, la ilaha, tak betul. Kita tadi slow and steady, supaya nak pastikan supaya inilah waktu kita nak anak-anak kita, anak yang beriman. Ni waktu ni kita nak anak beriman ni. Tak guna kalau anak kita kerja besar-besar, nak hadap ayah dia pun tak pandai. Pasal apa tak pandai? Pasal tak diajar. Tak pada mana anaknya hebat pakai BMW, balik BMW 7 siri 8 siri, hebat-hebat kerja dekat Kuala Lumpur, CEO, CFO, UFO, semua hebat belaka. Tapi ayah anak dia duduk situ, tak ada siapa nak. Ada ayah rugi, tak ada makna, tuan-tuan. Kita nak supaya kongkanya waktu itulah waktu cukup berharga kepada kita. Tak ada khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan juga isi dunia. Pasal waktu itu tuan-tuan, syaitan dia nak pastikan supaya kita ikut dia. Ini kerja syaitan. Kerja syaitan macam tu kerja dia. Dia takkan biarkan seseorang. Waktu syaitan ni tuan-tuan, dia apabila dia bertemu dengan Firaun, tu Firaun dia kata, hang awak ni Firaun, mu ni Firaun, teruk mu. Firaun kata mu pun teruk juga. Dulu elok dalam syurga kena halau. Iblis kata, aku teruk-teruk aku pun aku tak mengaku aku Tuhan tau. Aku tetap kata dia Tuhan aku. Cuma aku tak boleh engkar kepada perintah dia nak sujud, nak tunduk kepada Adam. Itu menyebabkan aku tak boleh terima. Aku wastakbara, aku sombongnya. Mu ni Firaun, kata mu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang agung, Tuhan yang tinggi. Berat mu. Sebab tu kalau orang kata mu jahat macam iblis, teruk juga tapi nombor 2. Tapi kata mu ni jahat macam Firaun, tu berat. Firaun nombor 1. Pasal dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab tu iblis ni kerja dia macam tu. Sebab tu kamu tak boleh untuk nak supaya kita nak subhat dengan syaitan. Tuan-tuan, batu kita tengok, orang dululah jahil-jahil, tok nenek kita ni jahil-jahil waktu kita tengok banyak kadang-kadang pakat duduk, dia belah belah kononnya dia khadam dia, untuk nak pugar tanah sebagainya. Akhirnya kita tengok apabila nak mati payah. Itu yang kita tengok, terpaksa saka pula lepas dia nak mati, tak boleh, kena ada orang jamin nak ambil warisan tu, baru dia nyawa dia lepas tu. Kadang-kadang kita tengok kan, badan tu tak gerak macam mana dah kan, tapi makan nasi lalu nak kamuh dia duduk elok lagi. Ni punca dia macam tu. Ni punca dia jahil-jahil dulu. Na'udzubillah, ni syirik, kerja syirik. Benar, alhamdulillah hari ni dah makin tidak ada. Tapi masih kadang-kadang ada lagi yang kita tak tengok bentuk-bentuk
apa pemujaan tak boleh kan. Ini tak dibenarkan di dalam agama kita yang suci ni, kerana haram kita berpuatan demikian rupa ni, tak boleh kita percaya dengan ini semua syaitan. Ilmu ni kita belajar bagi. Sihir ni kalau kita belajar dapat mana ni? Dapat. Sebab tu kita tengok tempat-tempat berhala-berhala yang duduk jadikan tempat-tempat pemujaan sebagainya. Dia kalau anak-anak kita yang kecil-kecil tu tak apa elok, kerana itu lemah badan dia, kerana iblis bertapak di situ. Tempat boleh kita puja macam pokok, kita puja, syaitan akan bertapak situ. Itu yang menjadi berantu tu, syaitan situ. Na'udzubillah. Jadi kamu tak boleh. Dia kata la tuwafiqus syaitan, jangan kamu duduk bersubhat dengan syaitan. Sebab dengan syaitan itu kerja yang menyebabkan, kerana syaitan itu hasinul khalqi, syaitan itu menghasut kamu di kalangan kamu. Tak boleh. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak, orang panggil apa, ilmu pelarih, belum pelarih, dia pergi puja, dia nak niaga, ada ilmu santau. Ilmu santau tu semuanya ilmu iblis belaka tu. Iblis belaka. Dia berniaga tak sedap, dia nak fitnah kawan hak berniaga sedap. Banyak kadang-kadang setengah-setengah tempat tuan-tuan takut kita nak masuk kedai tu. Dia ada musim mengatakan bulan lepas santau. Kita bimbang santau angin. Ini semua kerja-kerja iblis, syaitan. Syaitan semua ini kerja syaitan. Buat kerja ni syirik, mati, murtad. Mati masuk neraka, khalidina finnari jahannam. Masuk neraka selama-lamanya. Pasal dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu. Jadi kita jangan bertindak demikian rupa. Kadang-kadang ada tengok dalam politik pun kadang-kadang ada juga ya, bermain tentang soal benda-benda syaitan tadi, ataupun di politik, di pejabat pun ada, kena naik pangkat, dia boleh buat seorang tu macam-macam. Dia kadang-kadang kita cakap bab ni macam impossible tau, macam mustahil. Ada dulu almarhum Ustaz Yusuf Ismail Baling, dia pernah menjadi pensyarah di USM dulu. Dia meninggal. Bila dia tengok, tuan-tuan bayangkan tengok almari kitab dia tu, kira orang panggil, pendek kata macam tu lah, tak boleh masuk lah benda-benda barang bawah dalam tu. Tiba-tiba tuan-tuan apabila ada orang yang berubat dengan dia, bertengok macam-macam jumpa, akhirnya meninggal dunia. Mana dengan penyakit, na'udzubillah. Ini yang paling saya takut sekali, benda macam ni lah. Benda yang ni yang paling kita takut sekali. Kalau mari dengan benda-benda yang kita katakan syaitan, yang amalan syaitan ni kita cukup takut dan kita bimbang. Tak boleh kita bersekutu dengan perkara itu. Dan yang kelimanya, wal khamis la ta'murid dunya fa innaha tukharribu akhiratak. Dia kata, jangan kamu duduk berebut tentang dunia, kerana dunia itu yang merobohkan akhirat kamu. Bukan berarti Islam ini dia tolak dunia, tidak. Tak. Dulu ada Sonok Horonje. Sonok Horonje ni seorang orientalis daripada Belanda. Dia diarahkan oleh Belanda pergi buat kajian di Mekah. Dia bertukar nama daripada Sonok Horonje itu, nama dia Abdul Ghafur. Dia pergi di Mekah, Belanda kata pergi cek tengok, siasat tengok pasal apa orang-orang Aceh terutamanya balik daripada Mekah makin kuat lawan kami, penjajah Inggeris. Dia nak orang ini pergi ke sana siasat, dan dia menyerupai orang Islam pura-pura. Dan dia pernah menyebut, kononnya di kota ni hadis, dia kata ad-dunya jifatun wa tulabuha kilabun. Dunia ni bangkai, orang yang mencari dunia itu anjing. Dengan harapan supaya orang tolak dunia, orang tak ambil dunia, itu salah, itu tak betul. Kerana Islam bukan begitu sifat dia. Yang Islam tak benarnya ialah kamu hambat dunia, ambil dunia ini sampai kamu tidak kira sama ada halal ataupun haram. Itu tak boleh.
Sampaikan kamu tak kira halal haram. Itu tak boleh. Kerana apa tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia jadikan dunia ni sebagai alat. Memang dunia orang tertarik tentang dunia ni. Termasuklah saya sendiri. Kita tertarik dengan dunia. Pasal apa? Dana yadnu dekat. Botol ni dunia, jam ni dunia, iPad ni dunia, handphone dunia, pen dunia, spek mata dunia, dekat. Sebab tu nama dunia. Dana yadnu dekat dengan kita. Akhirat, akhir. Tak nampak akhir ni. Sebab tu orang tak minat akhirat ni. Orang tak minat akhirat. Kalau akhirat orang nampak, ni masjid Pancur ni kena buat 18 tingkat baru buat. 18 tingkat baru muat orang datang semayang maghrib, semayang semua. Tapi orang tak nampak. Orang tak nampak ustaz-ustaz duk cerita. As-salatul jamaah afdal min salatil fazzi bi 7 syadar. Cerita ya. Bukan nampak. Bukan nampak benda gitu. Tak nampak benda macam tu. Sebab tu pada dia ialah apa? Tak kisah. Ini yang kita katakan tadi ialah nak menggambarkan, nak menunjukkan tentang dunia. Dan jangan kamu hambat kepada dunia ni sampai kamu merobohkan akhirat. Dunia boleh ambil. Dunia ni alat nak sampai ke depan. Kita nak dunia, bukan tak nak dunia. Nak. Tapi kena ingat akhirat. Jangan sampai kita kadang-kadang kita tak teringat dah akhirat nak mari kat kita. Nak mari kepada kita. Dan Allah Ta'ala jadikan pembahagian macam yang disebut dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami jadikan kamu ni kelompok-kelompok. Di atas dunia ni tuan-tuan, kami jadi ada di kalangan kita ni buruh kasar, ada di kalangan kita ni cikgu, ada di kalangan kita DO, ada di kalangan kita ni esko, ada di kalangan kita ni pegawai. Tuhan jadi semua. Kalau atas dunia ni Tuhan jadi kita semuanya kaya semua. Orang Pancur ni kaya semua. Tuan-tuan ingat senang kalau kita kaya semua. Semua kaya semua. Pitih banyak, duit banyak. Tapi nak beli beras tak ada siapa nak jual. Duit ada. Waktu tu nak beli baik, jual buah kat Ambo sekilo. Ambo pun nak makan dia kata. Duit ada. Bawa duit macam di Jepun dulu. Duit tak laku. Allah Ta'ala jadikan. Duit ada. Nak buat rumah tak boleh. Dia mau pergi buat rumah kawan. Dia nak bagi. Kawan tak pandai, kawan pun nak suruh orang buat juga. Kawan pun ada pitih. Kalau semua orang senang, dah Tuhan jadi elok dah. Sebab tu di sana kita tengok ada sistem zakat, ada sistem keadilan sosial. Orang kaya kena ambil tahu berkenaan dengan orang miskin. Sebab tu antara hikmah dia. Sebab tu Nabi sebut bagaimana man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna atau kama qala. Siapa yang tak ambil tahu tentang urusan orang lain, maka dia bukan dengan kalangan aku, kata Nabi. Nak menunjukkan tentang ini ialah merupakan yang kita sebut sebagai perkara yang kamu kena ambil perhatian bab-bab ni. Jangan kita kata kita nak pisah, kita tidak. Dunia, jangan kita duduk hambat kepada dunia, tak kira halal haram, tak boleh. Hari ni macam hari ni orang ambil rasuah apa semua. Rasuah ni kita katakan, tuan-tuan, hari ni orang nak ambil rasuah mudah. Orang nak ambil benda haram tu mudah zaman hari ni. Zaman hari ni orang boleh buat macam-macam, dia boleh buat. Tapi yang boleh mendidik dia daripada dia, dia tahu hak dia makan ni neraka. Dia makan tapi neraka, bukan makan duit. Rumah yang dia bina hasil daripada rasuah, hasil daripada benda haram, itu membawa dia ke neraka. Solat dia tidak diterima, ibadat dia tak diterima. Bila dia kaitkan dengan akhirat, insya-Allah dia takkan buat benda gitu. Kalau tidak, dia buat, tuan-tuan. Buat. Ada seorang tu saya jumpa, tapi dia insaf lah. Dia bekerja. Dia kata, ustaz, saya ni bekerja dulu ustaz, sempat 5 hari tak makan rasuah. Hari ke-6 tu makan dah rasuah. Dia kerja dia saya tak mau tahu lah agensi mana. Dia cakap, lepas tu dia pun dah mungkin tua, dia insaf, dia jadi second man lah, satu jabatan. Dia pesan kat budak-budak, awak tak usah dah, aku buat dah kerja awak semua ni, tapi hidup aku ni tak berkat, tak tahu pitih letak mana, dia kata. Ni keberkatan dia kata tak ada ustaz, dia kata. Ni sebuah hak dunia, akhirat duk tunggu lagi tu. Hak dunia ni dia kata tak nampak berkat dah hidup, dia kata. Hak dunia dia kata, tak usah buat lah.
aku buat dah kerja hampa dulu. Kerja mu hak mu nak buat ni aku buat dah kata. Hidup aku tahu tapi tak ada berkat. Ni, tuan-tuan, yang saya kasih sekalian. Itu benda-benda yang kita katakan, jangan kamu duduk ni hambat kepada dunia sampai kamu lupa pada akhirat. Dunia boleh ambil, kita nak pada dunia. Nak dunia. Bukan kita tak nak, tapi jangan lupa kita nak ambil itu. Kita kena ingat ada perenggan kita halal dan haram. Benar tadi. Kita bukan macam orang kafir. Dia orang tak apa, dia orang tak kisah. Buat tak kisah. Kita ada batasan dia tadi. Yang akhir sekali dia kata, wasadis an takuna nasihan lil muslimin daiman, dikata. Yang keenam, pesanan Allah bin Abbas dia kata apa? Naklah kamu jadi orang yang nasihat kepada orang-orang yang lain. Kamu mesti menjadi orang yang nasihat ke orang. Tak kiralah kita kepada nasihat di kalangan kita tu, imam nasihat kepada makmum, orang ketua nasihat kepada orang bawah dia. Ini benda-benda yang kita sebut nasihat. Kena hidup kita nasihat. Sebab tu tuan-tuan, di kalangan para sahabat, tuan-tuan, mereka tidak akan berpisah di kalangan mereka kecuali membaca suratul wal asri. Sebab apa? Wal asri ini surah nasihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan dengan kebenaran, yakni berpesan dengan Islam, dan berpesan dengan kesabaran. Ni nasihat, kita mesti ada nasihat. Sebab tu tiap-tiap minggu hari Jumaat khatib beri nasihat. Ittaqullah, rukun khutbah. Beri nasihat seminggu sekali tu imam. Sebab tu di kalangan para sahabat ni tuan-tuan, mereka kalau jumpa di kalangan mereka apa, ausini, boleh tak nasihat aku? Boleh tak nasihat aku? Kita tak say. Blebe kuat demo ni kata ni. Marah kau orang nasihat kita. Sahabat ni tuan-tuan bukan orang apa nama. Dia orang ni minta supaya jumpa sahabat, boleh tak nasihat kat saya? Tu di kalangan dia orang, masya-Allah tuan-tuan. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, sebut, dia kata, siapa yang boleh tunjuk kepada aku keaiban yang ada kepada aku? Tunjuk, jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, iblis pun takut dekat dia. Tapi tuan-tuan, jumpa, boleh tak tolong nasihat kepada aku? Jadi tuan-tuan dan sekasih sekalian, inilah benda-benda yang kita katakan 6 pesanan yang saya rasa tertarik untuk saya berkongsi bersama pada malam ini. Dan bukan saja kalau itu saya sebut tadi, bukan untuk tuan-tuan, malahan juga untuk diri saya. Dengan harapan kita semua ini menjadi orang-orang yang beriman, orang yang bukan saja malam ni kita berjumpa di Masjid Pancur, kita akan jumpa juga di akhirat besok, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah saya dapat sampaikan. Saya pun tidak boleh lama tuan-tuan kerana saya ada urusan mesyuarat pada malam ini. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil azim as-sunnah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ulaika rafiqa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.